Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat berpuasa. Ya. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, um, uh, elok terlebih dahulu saya uh, apa raikanlah ya kehadiran uh, penceramah versi kita yang tidak asing lagi, yang berbahagia Dr. Haji Mustafa bin Abdul Majid, uh, Cik Wani selaku urus dia, seterusnya tuan-tuan dan puan lah ya, peserta yang terdiri pada guru-guru dan juga bakal-bakal calon coach CIC ya. Jadi pada petang ini nampaknya cuaca kita masih panas lagi ya. Uh, akan begini keadaannya sehingga pada minggu hadapan ya, dimaklumkan dalam Malaysia begitu ya. Jadi nampaknya tuan-tuan dan puan masih setia bersama kita pada ketika ini ya. Uh, kita sudah hampir kepada 40 lebih 47 orang peserta. Diharap semuanya dapat mengikuti siri ketiga pada petang ini ya. Uh, Seperti yang saya selalu maklumkan bahawa sekiranya lah ya tuan-tuan dan puan menghadapi masalah dari segi kehadiran ya, uh, tidak mengapa ya, sebab kalau ada alasan yang munasabah ya, kita tidaklah memaksa supaya hadir juga ya, tetapi kita ada menyediakan rakaman. Jadi tuan-tuan boleh melihat ataupun mengulang kaji berdasar rakaman tersebut ya. Uh, Apapun di pihak kami sangat mengalukan kehadiran tuan-tuan dan puan ya pada setiap sesi supaya boleh bertanya dan sebagainya. Jadi pada kali ini, pada petang ini, kalau boleh biarlah banyak soalan yang ditanya supaya senang kita untuk membuat tugasan nanti. Dan sebelum kita teruskan ya, sebenarnya ada ramai juga yang bertanyakan kepada saya tentang tugasan. Tuan-tuan dan puan jangan bimbang ya. Tugasan tu insya-Allah akan dimaklumkan nanti pada sedikit masa lagi ya, bila tuan-tuan sudah hampir cover pada semua tajuk ini ya, ataupun mungkin di awal sesi pada bulan 5 nanti kita akan mungkin maklumkan ya apa dia sebenarnya, dan mungkin juga kita akan kembangkan lagi ataupun kita perjelaskan lagi apabila kita berada uh, pada sesi bersemuka fizikal ataupun secara online tentang uh, seperti yang kita lihat di dalam kita punya timeline planning kita kan ya, dalam yang saya sebutkan hari itu kita ada, kalau diizinkan kita boleh bersemuka secara fizikal terutamanya kepada rakan-rakan ataupun yang sudah mendaftar aktif untuk CIC ini. Baik. Jadi apapun setiap sesi ini dia sentiasa mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Dan tugasan kita itu nanti semuanya berkisarkan kepada apa yang kita kongsikan dalam setiap sesi ya. Dia bukan bermaksud kita uh, buat satu tugasan, kemudian buat dua tugasan kedua, tugasan ketiga. Dia kena melihatnya secara menyeluruh. Ya, bila kita dah tengok semua soalan itu dan kita kaitkan dengan apa yang telah dikongsikan, dan barulah kita boleh memulakan tugasan itu ya. Tapi jangan bimbang, kita akan sentiasa bersama dengan tuan-tuan dan puan untuk memastikan tuan-tuan dapat menyiapkan tugasan itu dengan baik dan sempurna. Baik. Jadi untuk tidak melengahkan masa pada petang ini, pada sesi uh, ketiga pada petang ini, saya persilakan sekali lagi yang berbahagia Dr. Haji Mustafa untuk memulakan sesinya pada petang ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada rakan saya Encik Zulkifli selaku penyelaras program
Saya nampak tadi fasilitator kita Dr. Nur Azah Ahmad Safran dapat bersama pada petang ini. Terima kasih kepada Cik Nur Azwani yang menyediakan kemudahan pautan pada ketika ini. Pada hari Jumaat ini, pautan kita penuh. Kita ada tiga pautan Zoom penuh digunakan oleh ketiga-tiga sesi yang sedang berlangsung. Selain daripada sesi kita ada sesi CDL Hands-on Kuala Lumpur dan juga CDL Hands-on IPG. Jadi saya ingin merakamkan terima kasih kepada rakan-rakan pendidik daripada pelbagai latar belakang. Ada daripada sekolah, ada daripada AB, kan, ada daripada PPD, ada daripada GPN dan sebagainya. Jadi terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan semua. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat keberkatan oleh Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita niatlah, kan. Kalau kita niat tu kerana mencari keberkatan, mencari kebaikan, insya-Allah kita akan diganjarkan dengan apa yang kita niatkan. Sebab tu ada satu model bimbingan instruksional yang dikemukakan oleh Wayne Everts dan juga Raja Alahor. Model dipanggil Irsyad Coaching Framework. Ialah satu komponen yang penting di dalam model tersebut ialah intention. Intent. Dalam bahasa Arab dipanggil an-niyatun. An-niyatun, ya. Jadi niat. Jadi kalau niat tu kita semua ada niat untuk kita hadir, untuk kita dapat mengikuti program ini sepenuhnya. Sebagaimana yang disebut oleh Encik Zul tadi, perjalanan kita ni panjang, ya. Dan ini adalah sesi yang ketiga. Kita ada banyak lagi sesi-sesi yang ada di hadapan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kelapangan, dan diberikan keazaman untuk meneruskan sesi-sesi berkenaan. Kita ada 16 sesi sesi online ini. Di samping tu nanti ada sesi-sesi yang disebutkan oleh Encik Zul tadi, bersemuka, kan. Mungkin ada juga program-program yang kita akan susun berdasarkan keperluan tuan-tuan dan puan-puan. Nanti bila pergi ke sekolah, kita melaksanakan bimbingan yang sebenarnya bersama-sama dengan kita punya yang guru yang dibimbing, rakan kita yang kita bimbing. Jadi mungkin banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita kongsikan. Okay. Jadi untuk petang ini kita boleh nampak Zul, saya punya slide, ya. Boleh je, boleh. Boleh. Jadi petang ni saya nak ubah sikit lah Zul, dia punya cara perkongsian ni. Mungkin kita bagi ruang nanti, ada beberapa ruang senggang untuk peserta menarik nafas sedikit, sebab sesi ini sebenarnya agak berat jugalah, nak katakan berat tu, sebab dia sudah masuk kepada urusan yang melibatkan peranan sebagai seorang pembimbing instruksional. Sebab tu dalam sesi ini saya hanya memberi fokus khususnya kepada kitaran bimbingan instruksional yang melibatkan 3 peringkat, dan saya cuba kongsikan resource ataupun bahan-bahan sokongan yang saya yakin sangat diperlukan, khususnya untuk kita yang akan turun ke lapangan untuk melaksanakan
bimbingan. Jadi resource itu akan saya kemas kini, kami akan kemas kini secara berterusan. Jadi tuan-tuan dan puan boleh capai di portal ataupun LMS program ini. Ini kita punya LMS, saya masih lagi mengingatkan para peserta untuk melayari LMS ini di pautan ataupun di URL yang tertera. Kita ada satu forum, nanti ada banyak lagi forum-forum yang akan disediakan, tapi peringkat awal ni kita adakan satu forum yang bertajuk Salam Perkenalan. Salam Perkenalan. Setakat ni saya dapati ada 3 orang peserta telah mula terlibat dalam forum, iaitu Cikgu Nik Yusanida. Ada tak dalam kumpulan ya, daripada SK Kampung Nyo. Ini jauh daripada Terengganu ni. Kemudian Encik Azmizal, PPD Kuala Kangsar, saya nampak tadi dia ada dalam chat tu. Dia bagi salam. Dah keluar dah nampak. Ada keluar dah gambar dia. Salam. Terima kasih Encik Azmizal yang terlibat dalam forum. Sebab apa kita nak melihat juga latar belakang tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita bukan berguru solat saja ni. Macam Encik Aziza daripada PPD. Dia juga seorang lagi ialah Cikgu Rasimi. Cikgu Rasimi Linggang Cikgu Rasimi Linggang daripada Pitas. SK Bukit Bawang Pitas. Itu pun masih lagi proses perkenalan tu masih lagi berterusan. Saya sehari dua ni sikit. Exhaust tersumbat sikit. Maaf mungkin dalam saya punya suara tu ada sedikit gangguan. Okey. Jadi saya mengalu-alukan lagi rakan-rakan peserta untuk terlibat di dalam forum tersebut, dan kita mula berjenak-jenak dengan LMS ini supaya nanti ianya betul-betul menjadi satu platform untuk kita dapat berkongsi, bukan setakat berkongsi resource, tetapi juga dapat berkongsi pandangan, idea. Kita nak dengar suara tuan-tuan dan puan-puan, dan juga kita cuba memberikan peluang untuk membuat pilihan-pilihan nanti, insya-Allah. Untuk hasrat pembelajaran dan juga kriteria kejayaan kita pada hari ini, ada 3 perkara hasratnya. Yang pertama, kita cuba untuk belajar mengenal pasti langkah-langkah. Setiap peringkat bimbingan itu ada langkah-langkahnya. Jadi istilah yang kita akan gunakan ialah kita ada 3 peringkat. Dalam setiap peringkat itu ada langkah-langkah yang perlu dilalui dalam kitaran bimbingan instruksional ini. Langkah-langkah itu adalah merupakan langkah-langkah yang penting yang perlu kita lalui, dan untuk melalui setiap langkah itu kita perlu buat persediaan. Sebab itu langkah yang hasrat yang kedua itu ialah saya belajar mengenai pasti perincian pelaksanaan berdasarkan langkah tersebut, dan juga apakah persediaan yang perlu kita lakukan supaya nanti bila kita berada di lapangan bersama dengan guru yang kita bimbing, kita mempunyai kita panggil we are well prepared. Kita mempunyai persediaan yang sewajarnya. Itu hasrat yang kedua. Hasrat yang ketiga ialah kita nak belajar tentang resource. Resource yang sebenarnya banyak resource
Nanti saya akan kongsikan resource-resource berkenaan yang boleh dicapai secara, kebanyakan resource itu adalah secara online. Cuma walaupun ada resource, kita mesti tahu di mana resource itu nak digunakan. Pada peringkat mana, pada langkah mana, dan ada setengah-setengah resource tu nanti mungkin tuan-puan perlu membuat pengubah suaian. Jadi kita tak menyediakan satu resource yang rigid. Maksudnya di sana ada ruang untuk tuan-puan membuat sikit sebanyak perubahan. Sebab kita tahu, persekitaran di lapangan, setiap guru mempunyai keperluan ataupun mempunyai latar belakang yang berbeza di antara satu sama lain. Mustahillah satu resource boleh digunakan oleh semua pihak, semua orang. Dia tidak ada satu one size fit all di sini. Jadi di situ nanti, sebab tu kita kongsikan agak awal supaya nanti bila tuan-tuan dan puan go through, sama ada resource tu disediakan oleh facilitator, ataupun resource tu yang memang telah disediakan oleh pasukan CIG yang dipimpin oleh Dr. Jim Knight. Jadi nanti boleh disemak nanti. Jadi langkah kriterianya sudah tentulah. Kita ingin melihat langkah-langkah itu dengan sejelas yang mungkin kita dapat menerangkan, khususnya menerangkan kepada diri kita sendiri, bagaimanakah langkah-langkah itu akan dilaksanakan, sebab kita akan pergi ke lapangan secara operasionalnya macam mana. Yang kedua ialah untuk membantu perempuan dan perempuan membuat persediaan. Persediaan sama ada pengetahuan, kemahiran, ataupun mungkin perlu kepada resource-resource tambahan yang sesuai. Mungkin daripada sekarang pun dah mula boleh fikirkan kita nak bimbing guru di sekolah mana. Mungkin kita dah boleh buat apa sikit, apa kita panggil kita buat sikit projection lah. Kita boleh fikirkan daripada sekarang lah, walaupun kita tak tahu siapa cikgunya kan, tapi mungkin kita dah boleh Boleh riki-riki je maksudnya. riki-riki ya. Riki-riki. Istilahnya ialah Riki-riki. riki-riki tu. Dan yang kriteria yang ketiga itu ialah kita dapat menyenaraikan dan menggunakan. Dapat satu senarai yang banyak nanti, tapi yang pentingnya bagaimana nak menggunakan. Kita ada keupayaan untuk menggunakan. Baik. Ini adalah slide yang kita akan tengok tiap-tiap perjumpaan lah kan. Sebab dia merangkum keseluruhan idea peranan kita sebagai seorang pembimbing instruksional. Jadi hari ini kita pergi kepada apakah peranan anda, apakah peranan saya sebagai seorang pembimbing instruksional. Ada 3 peranan di situ, iaitu pertama, melalui proses bimbingan. Yang kedua, kita mengumpulkan data, mengutip data, mengumpul data, menganalisis data dan menggunakan data itu untuk tujuan bimbingan tadi. Okay? Supaya kita boleh nampak kita ada satu evidence yang jelas tentang sama ada bimbingan yang kita kongsikan dengan rakan-rakan guru, rakan kongsi kita iaitu guru yang kita bimbing itu menunjukkan ada keberhasilan. Dan yang ketiga ialah dari segi penyediaan buku panduan instruksional. Ini semua buku panduan instruksional ni saya akan sikitlah sentuh dalam sesi ini untuk membantu kita menggambarkan apa sebenarnya yang terkandung di dalam buku berkenaan. Dalam bahasa Inggeris dia panggil instructional playbook. Dalam bahasa kita namakan dia sebagai buku panduan instruksional. Okay.
Jadi kalau kita nak merangkumkan, menghubung kaitkan, kita dah tahu tentang 7 faktor, kita dah tahu tentang prinsip-prinsip perkongsian, dan hari ini kita nak mengetahui lebih detail, lebih lanjut, lebih terperinci tentang kitaran bimbingan. Di mana letaknya ketiga-tiga perkara berkenaan. Jadi kalau kita lihat daripada rajah ini kita tak ada rujukan lah kan, kita just based on the dia punya konsep dan kita pengalaman kita sikit sebanyak. Jadi kita nampak bahawa core-nya, terasnya itu ialah kepada bimbingan itu sendiri, iaitu kitaran bimbingan, dan ianya akan menggunakan prinsip-prinsip perkongsian. Dalam bimbingan itu, dalam kita melaksanakan bimbingan nanti, kita akan menggunakan prinsip-prinsip perkongsian yang ada 7 perkara itu yang dah dibincangkan pada minggu lepas, dan akan disokong oleh yang kita katakan 7 faktor kejayaan, the 7 success factors. Itu yang ada di keliling kitaran bimbingan berkenaan. Jadi saya harap dengan gambar rajah ni boleh memberikan kita kita dah panggil big picture, the big idea tentang bagaimana kita nak mengaitkan kitaran bimbingan ini dengan prinsip perkongsian yang telah kita bincangkan minggu lepas, dan juga faktor kejayaan pun kita dah bincangkan secara umum ya. Nanti dalam sesi-sesi yang akan datang akan dibincangkan secara lebih terperinci setiap satu faktor kejayaan berkenaan. Jadi saya ini dapat membantu sikit sebanyaklah. Encik Zul, kalau ada apa-apa nak tambah, Encik Zul? So far tak ada. Betul. Teruskan. Diteruskan. Ini chat ni ramai tu, ada apa-apa tak dalam chat tu? Dalam chat tu cuma bertanya tentang, tadi Cikgu Ko tanya berapa ramai guru yang kita nak coach, kita nak jadikan coach kita. Jadi saya kata nanti kita akan tentukan. Nanti kan kita akan tentukan berapa ramai. Kalau ikutkan gym night tu dia 12 orang. Sebab dia last kali nanti dalam tugasan akhir tu dia nak tengok kita punya soal selidik tu kan. Jadi kita mungkin mudahkan lagi kot ni InsyaAllah. tak boleh sampailah 12 ya, jenuh nanti dia nak cari. Jadi kita boleh nantilah. Ya. Boleh lebih bersifat fleksibel lah kan. Fleksibel. Ikut keperluan, kemampuan. Ya. Dr. Azhar kalau nak tambah? Ada apa-apa Dr. Azhar nak tambah? Teruskan Dr. Mus. Kan okey Okey. terima kasih. Jadi kalau peserta pun kalau nak bertanya pun boleh melalui ruang chat supaya kita lebih lebih lancar nanti kita punya perkongsian. Buku khusus yang membincangkan tentang kitaran bimbingan ini adalah buku yang ditulis oleh Dr. Jim Knight, The Impact Cycle. Buku salinan yang saya ada ialah dalam 2018. Tapi buku ni diterbitkan pada 2017. The first publication. The first edition. 2017. Buku pertama beliau yang berkaitan dengan the instructional coaching ini ialah pada 2007. After 10 years, dia membuat satu semakkan semula dan merangkumkan pelbagai perkara di dalam buku ini. Buku The Impact Cycle ini ya. What instructional coaches should do to foster powerful improvements in teaching. Jadi sebab tu saya ingat buku ni, saya ingat dah ramai ada buku ni kan. Masa PBD tu saya ingat saya ada share dulu buku ni. Cikgu Koh ada ke buku ni?
Puan Ko? Jadi kalau kita lihat, nanti saya akan buat dia punya review tentang kandungan buku ini supaya nanti tuan-tuan dan puan dapat gambaran. Saya akan rujuk pada 3 buah buku secara agak detail sebab kita tak ada pilihan. Ketiga-tiga buku ni sangat penting untuk kita melalui langkah-langkah dalam setiap peringkat bimbingan itu nanti ya. Kita fokus pada buku ni dulu. Kalau lihat pada halaman yang 26, jadi kalau kita tengok cara Jim Knight menulis ini pun agak unik. Dia banyak menggunakan pendekatan storytelling. Sebab tu dia suka sangat dengan story. Okay? Sebab bila dia menerangkan sesuatu, sebab benda ni very conceptual, dan satu lagi dia tak boleh, dia kena tengok dalam bentuk yang lebih operational, yang berbentuk hands on. Jadi sebab tu dia mempunyai pendekatan yang sedemikian ya. Dia menceritakan seorang pembimbing, seorang guru, disediakan dia ada dialog-dialog untuk menunjukkan apakah yang dimaksudkan dengan yang beliau maksudkan dengan contohnya peringkat ataupun langkah-langkah yang terdapat di dalam impact cycle. Dan secara apanya kalau kita tengok kat situ kan, fokus kepada bimbingan ini ialah instructional coaches partner with teachers. Ini the essence of the impact cycle lah. The essence of the kitaran bimbingan tu tadi, iaitu the instructional coaches kita partner with teacher, kita berkongsi dengan guru untuk menganalisis the current reality semasa. Jadi menganalisis realiti semasa itu adalah satu elemen yang sangat penting. Sebab tu dijadikan sebagai satu peringkat. Nanti dia kata kenal pasti. Dalamnya itu ialah mengenal pasti realiti semasa. Kemudian perlu pula ditentukan apakah dia punya matlamat. Jadi matlamat, macam mana kita nak menentukan matlamat dalam konteks pengajaran guru, kan? Dalam konteks pembelajaran guru dengan apa yang ada dalam pemikiran kita ialah dari sudut how to improve, for the improvement. Okay? Bagaimana nanti kita nak kenal pasti, kita nak membantu guru-guru untuk menerangkan apakah strategi-strategi pengajaran yang boleh mencapai matlamat yang telah dikenal pasti. Sebab tu perlunya ada buku panduan instructional itu. Sebab dengan adanya buku berkenaan, I think we are equipped, kita lebih bersedia untuk menyokong, untuk membantu guru-guru kita daripada sudut the strategies, the teaching strategies ini. Okay? Sebab kita perlu menyediakan sokongan yang berterusan sehingga tercapai matlamat. Jadi kita kita semua tak ada Tuhan lah nanti kan. Ada kita bimbing 2 kali, 3 kali dah tercapai matlamat. Ada pengalaman saya ingat kita bimbing 2 kali kalau masa tu kalau di sekolah di Seremban 2 tu dibimbing 2 kali dah tercapai lah dia punya matlamat. Bukan kerana pembimbing ni hebat sangat, tetapi kerana cikgu tu bagus. Kan? Cikgu tu bagus, dia hanya perlukan sokongan dan kita bantu dia. Sebab tu digunakan istilah provide support. Okay? Kemudian identify and explain teaching strategies. Okay? Selain daripada itu yang dikatakan tadi lah, we must analyze the current reality. Itu di antara the essence of the impact cycle yang telah dikaji oleh Jim Knight dalam tempoh yang agak lama. Kalau berdasarkan buku tu, after 10 years. Okay? So, dia define the instructional coaching seperti yang tertera
dalam slide yang saya kongsikan itu. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh semak pada halaman yang ke-26. Kalau mengikut dalam buku edisi 2018 lah, kalau tidak ada perubahan dekat situ. Kemudian saya nak capture satu lagi idea dalam buku itu. Dia sebut tentang deep learning dengan deep coaching. Ini sangat menarik kerana dalam konteks kita, khususnya dalam CDL, kami sebenarnya mempromosi ataupun kita advocates the deep learning. Dalam bahasa Melayu, kita sebut sebagai pembelajaran bermakna. Jadi kalau kita nak akan deep learning, sangat penting untuk mewujudkan sokongan yang berkualiti terhadap guru yang dinamakan sebagai deep coaching. Okey, dia berapa tu? Dia seiringan. Without deep coaching, deep learning tu bukan tak boleh laksana, tapi mungkin agak mencabar, lebih sukarlah sikit ya. Nanti kita akan bincang dalam sesi-sesi yang seterusnya, apakah kaitan dia antara instruction dan coaching ini dengan deep learning. Tapi disebut dalam buku ini istilah deep learning. Sebab the purpose of coaching is to foster improvement. Okay? Sebab tu dikatakan bahawa dalam banyak peringkat yang paling yang sangat mencabar, ini berdasarkan kepada kajian yang buat oleh Jenat dan rakan-rakan, ialah pada peringkat improvement. Pada peringkat yang ketiga itu. That's a very challenging. Okay. So nanti kita akan perincikan. Saya ingat kita tak sempat dalam sesi kita. Kita akan buat sesi khusus nanti untuk membincangkan apakah cabaran-cabaran untuk peringkat yang ketiga itu. Okay. So maksudnya dari segi deep learning ini, dia bukan setakat melibatkan perkembangan kognitif, tetapi dia melibatkan perkembangan anak-anak itu secara holistik. Sebab tu disebut di situ sebagai dia sebut growth. Bila kita sebut growth ini, perkembangan ini, dia bersifat holistik. Kalau dalam falsafah kita sebut sebagai jadi itulah, melibatkan aspek behavioral, jasad dia kan, melibatkan emosi, the emotional, melibatkan spiritual, dan juga melibatkan intellectual, iaitu kognitif. Jadi benda itu penting. Beliau menyebut seorang sarjana yang terlibat dalam, mungkin ada dengan tuan-tuan dan puan-puan yang biasa dengan istilah SDT. Dia panggil Self-Determination Theory. Tokohnya itu ialah Edward Deci dan juga Richard Ryan. Okay. Kalau saya boleh kongsikan sedikit buku beliau, mungkin boleh tengoklah sikit. Yang nak kaitkan dengan deep learning dengan deep coaching tadi itu. Kalau mengikut Ryan dan juga Deci, sebab saya menelaah buku ini agak kerap, sebab masa tu bila saya membuat saya punya kajian dulu, saya membuat tentang autonomi guru. Jadi saya kena faham apa maksud autonomi itu. Jadi salah satu resource yang baik untuk memahami autonomi itu ialah buku ini, Self-Determination Theory 2017, dan beliau menyebutkan bahawa ada tiga keperluan yang sangat penting, disebut sebagai the basic needs, the basic psychological needs, iaitu autonomy, competence dan relatedness. Memang betul, kalau kita lihat dia melibatkan
keupayaan, tetapi dalam autonomi, perkara yang paling banyak mempengaruhi autonomi itu ialah self-efficacy. Self-efficacy. Kalau seseorang itu mempunyai keyakinan terhadap keupayaan dia melaksanakan sesuatu perkara, ya, itu dia panggil self-efficacy, maka biasanya kajian yang saya buat pun menunjukkan bahawa dia memberi kesan kepada autonomi seseorang guru, seseorang guru. Kalau murid, seseorang murid. Murid pun ada autonomi. Tapi kita tak sebut autonomi lah murid tu, kita sebut sebagai dia panggil agensi. Kita panggil agensi, the student agency. Ataupun kita sebut dia sebagai self-regulated learners. Self-directed. Jadi dia ada dia punya apa sikit lah kat situ. Okay. Kompeten ni ialah dari segi kemampuan, dia punya kompetensi, keupayaan, ya, pengetahuan dan kemahiran yang dekat situ. Relatedness itu ialah perhubungan. Okay. Sebab tu banyak kajian yang menunjukkan bahawa kalau seorang guru yang mampu membangunkan perhubungan yang baik, bila kita sebut perhubungan ini bukan setakat guru dengan murid, tapi guru dengan guru, guru dengan ibu bapa, mungkin guru juga dengan komuniti, guru dengan dia punya leadership. Jadi kalau seseorang yang mempunyai kualiti membina perhubungan itu, dia akan lebih mantap lah nanti untuk melaksanakan bimbingan. Jadi mungkin dalam konteks kita ini boleh kita kaitkan bahawa sama ada dia deep learning ataupun dia deep coaching, dia perlu mempunyai kualiti-kualiti yang disarankan oleh Ryan dan juga Desi tadi. Cik Zul, ada nak tambah? Tak ada lagi. Teruskan lagi. Tak ada ya? Ya. Jadi kalau ada chat tu nanti Zul beritahu lah. Baik. Dalam buku yang apa tu yang dikongsikan oleh Junaid tadi, yang ditulis oleh Junaid tadi, itu dia cuba untuk melihat dari segi pelaksanaan bimbingan instruksional ini dalam konteks itaran bimbingan itu. Peringkat awalnya melihat kepada pendekatan bimbingan yang ada. Okay? Bila kita kata meningkatkan, apa yang dimaksudkan dengan meningkatkan, how to improve, what to improve, how to improve. Okay? Why itu kita dah tahu lah why we want to improve. We have no choice. The quality of the learning banyak bergantung kepada kualiti pengajaran. Jadi kita kena improve apa ni kita punya professional practices. Jadi dia kadang-kadang pendekatan yang digunakan tu ada perbezaan, ada pendekatan, sehingga benda ni semua tu orang dah tahulah, kita dah bincangkan agak banyak kali juga tentang pendekatan bimbingan ini. Kita berfokus kepada pendekatan menggunakan dialog. Kita gunakan dialogical approach. Sehingga itu jelas dari segi apa tu? Dari segi cabaran, sudah tentulah cabarannya daripada sudut pembelajaran, sudut pembelajaran yang bermakna yang akan dilalui sama ada oleh guru. Guru pun sebenarnya perlu melalui pembelajaran bermakna yang dikatakan deep learning tadi tu. Bila cikgu dah ada keupayaan melaksanakan pembelajaran bermakna, deep learning itu, barulah dia akan memindahkan ataupun mempunyai keupayaan untuk memindahkan kepada anak-anak, kepada muridnya. Okay? Dan banyak ditentukan oleh bimbingan yang berkualiti. Yang dikata-kata tersebut tadi, di awal tadi ialah the deep coaching. Okay? Bimbingan yang berimpak, yang mempunyai kesan, impak yang bermakna kepada yang bermakna kepada kedua-dua lah. Okay?
Sebab bila kita kata bimbingan ni menggunakan pendekatan dialogikal, menggunakan prinsip perkongsian itu, bila seorang itu mengajar, dua orang akan belajar. Gitu kan, orang yang mengajar ataupun belajar, yang diajar itu pun belajar juga. Jadi that principle is very beautiful, kan? Dan bagaimana semuanya boleh dilaksanakan? Ianya dilakukan melalui sokongan seorang yang bernama pembimbing instruksional. Ya, apa yang dibuat oleh seorang pembimbing instruksional itu, dia menganggap bahawa guru itu adalah merupakan rakan kongsi. Dia balik kepada prinsip perkongsian, di mana kita menganggap guru itu sebagai kita punya rakan kongsi, rakan perkongsian. Dulu saya pernah sebutkan istilah rakan pembelajaran. Rakan pembelajaran, sama-sama kita belajar. Yang keduanya ialah kenapa nak berkongsi dengan guru? Kita nak apa yang kita nak fokuskan di situ? Pertama, ini telah disebutkan dalam tadi peringkat dalam buku tadi saya dah sharekan dan kongsikan, ialah untuk menganalisis realiti semasa. Untuk menetapkan matlamat. Okey, untuk mengenal pasti dan memperincikan strategi pengajaran. Untuk menyediakan sokongan sehingga mencapai matlamat. Inilah yang dirangkumkan sebagai the instructional coaching. Dan untuk melakukan semuanya itu, seseorang itu perlu menggunakan kitaran bimbingan. Jadi kitaran bimbingan itu di dalamnya terdiri daripada 3 peringkat. Okey. Dan setiap peringkat itu ada langkah-langkah yang perlu dilalui. Okey. Kita tengok. Ini saya ingat saya dah banyak kali sebutkan. Peringkat yang pertama ialah peringkat kenal pasti. Peringkat yang kedua ialah peringkat belajar. Peringkat yang ketiga ialah peringkat meningkatkan. Cuma kalau kita lihat, ini adalah merupakan langkah-langkah yang terlibat dalam setiap peringkat bimbingan. Okay? Walaupun sebenarnya saya mungkin ada yang setuju, ada tak setuju, tapi saya mempunyai satu apa kita panggil, senang kita nak buat naratif. Bila kita kata kenal pasti, itu adalah melibatkan aspek perancangan. Kita nak merancang. Bila kita nak merancang, pertama kita kena pasti apa? Kita kena pasti apakah realiti semasa. Di mana guru-guru itu sedang berada. Sedang berada. Macam mana kita nak tahu di mana guru itu berada? Sekejap lagi akan ada beberapa saranan untuk mengetahui realiti semasa ini. Yang kedua ialah kita nak kena pasti apakah matlamat. Berdasarkan realiti semasa tadi, kita boleh guru yang dibimbing boleh mengenal pasti matlamat. Bukan kita tahu, kita hanya memberi sokongan dan bimbingan. Yang menetapkan matlamat itu, yang membuat keputusan apakah matlamat yang ingin dicapai itu ialah oleh guru itu sendiri. Itu kita dah tahulah. Itu semua ada prinsip perkongsian, kita dah tahu. The choice. Who going to make the choice? Kita tahu siapa prinsip dalam partnership tu kan. Itu kita tak bincang lah yang tu dah. Kita dah rangkum dah semua tu. Yang ketiga ialah untuk matlamat itu apakah strategi. Bila kita sebut strategi ni sudah melibatkan strategi pengajaran, kan. Nanti untuk mengenal pasti strategi ini mungkin tak banyak dibincangkan dalam buku instructional, the impact cycle itu. Dianya banyak dibincangkan dalam sebuah buku yang lebih awal, dia panggil High Impact Instruction.
high impact instruction. Ini ditulis sebelum dikeluarkan buku Impact Cycle itu pada 2013. Okay, buku ini dia ada banyak chapter. Tak silap saya ada 15 tak silap saya lah. Saya terlupa nak kira chapter tu. Okay. Dalam buku ni dia mula dengan introduction. Dia ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama ialah bahagian perancangan. Ini yang saya kata tadi. Planning tu, perancangan. Jadi kalau kita baca buku ni, kita nampak daripada sudut bagaimana kita nak menyokong guru-guru melaksanakan dia punya pengajaran. Okay. Nah, dan satu lagi, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sedikit idea tentang the instructional core, sebagaimana yang dicadangkan oleh Richard Elmore. Itu lagi baguslah kalau ada idea itu. Kalau ada kesempatan nanti kita boleh kongsikan the instructional core yang dicadangkan oleh Richard Elmore. Dia ni sarjana daripada Harvard. Baik. Yang kedua, part 1. Part 1 itu ialah planning. Dalam planning tu dia ada guiding question. Dia ada bincang tentang formative assessment. Dia juga ada bincang tentang the learning mapping. Learning mapping ni kita nak tengok the learning progression. Okay. Dan progression. Ingat benda ni bukan benda yang baru kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau siapa yang biasa dengan apa tu, dia tahu tentang the guiding ideas tu, kita tahu tentang the essential question, kita tahu formative assessment ni semua siapa yang terlibat dengan PBD dulu, dan masih lagi dilaksanakan di sekolah, kan, pentadsilan mendidik darjah, dia satu bentuk formative assessment. Cuma dalam proses untuk melihat perkembangan itu, dia perlu ada dipanggil learning maps. The learning maps. Ini peringkat, maksudnya dilakukan pada peringkat perancangan. Okay. Itu ada berapa? Ada 3 chapter kat situ. Chapter, setiap bullet itu adalah chapter. Chapter guiding question, chapter formative assessment, chapter learning maps. Dia gitu. Cara dia menyusun buku ni. Dia dekat tebal juga ni, dekat 400 muka surat. Okay. Jadi bahagian yang kedua dia bincang tentang instruction. Dia bincang tentang learning thinking from. Ini Zul dia banyak tahulah tentang thinking from ni. Tentang effective question, stories, saya dah sebut tadi. Ini dia minat tentang stories, cooperative learning dan juga authentic learning. Jadi setiap satu tu ada chapter. Jadi kalau tuan-tuan ada buku ni, kena cari buku ni untuk menyemak. Untuk menyemak kandungan dia. Okay. Jadi kita ada thinking from, tajuk khusus, ada chapter for effective question, chapter for stories, chapter for cooperative learning, authentic learning. Jadi situ ada disenaraikan banyak kita panggil strategis yang kita sebutkan tadi. Sebab tu kalau kita dapat buku ini sangat baik untuk kita go through. We go through satu persatu, kan. Bila nanti we are talking about langkah, kita kata langkah yang ketiga dalam apa tadi, dalam kena pasti itu, peringkat kena pasti itu, kita ada sedikit idea dan kita pindahkan. Saya ingat benda ni kita boleh buat nanti. Kita pindahkan apa yang tuan-tuan dan puan-puan dapat daripada buku ini ataupun daripada buku-buku yang lain. Okay. Banyak sebenarnya buku-buku yang berkaitan dengan strategi ini. Okay. Tapi yang pentingnya ialah bagaimana nak mengaitkan strategi itu dengan kitaran bimbingan tadi itu, dengan langkah-langkah yang disebut tadi. Itu yang yang perlu kita sesuaikan. Okay. Dan
bahagian yang ketiga dia fokus kepada community building. Bagaimana kita membangunkan community. Saya gunakan istilah the learning community lah. Among the teachers, among students, okay, dia ada learning community kat situ. Okay, ini buku yang saya nampak sangat sangat berfaedah kalau tuan-tuan dan puan-puan ada dalam simpanan. Satu lagi yang mungkin berkaitan dengan buku ini ialah buku ni diolah berdasarkan kepada 4 trust sekolah yang berimpak. Sekolah yang mempunyai impak yang, maksud sekolah yang baik lah. Sekolah yang berimpak ni adalah sekolah yang berjaya lah yang dah dikenal pasti sebagai sekolah yang berjaya. Di mana sekolah yang berjaya ini, mereka membangunkan pembelajaran profesional untuk guru-guru mereka supaya guru-guru mereka menggunakan pengajaran berimpak tinggi. Berimpak tinggi. Sebab tu kalau kita tengok dalam chapter tu tadi, dia ada bincang tentang planning. Dia ada tentang pentaksarian formatif. Dia ada bincang tentang pengajaran. Dia ada bincang tentang community building. Semua tu adalah berkaitan dengan pengajaran berimpak tinggi. Cuma saya nak highlightkan di sini sedikit. Bila kita sebut tentang strategi ini, disebutkan ada 2. Disebut sama ada. Maksudnya kita ada option kat situ. Ada pilihan. Sama ada kita nak menggunakan pendekatan intensif eksplisit. Okey, saya tak jumpa dalam bahasa. Saya kekalkan istilah asal. Tapi dalam istilah lain, explicit teaching ini, explicit instruction ini disebut juga sebagai direct, dipanggil direct instruction. DI, direct instruction. Dan satu lagi ialah pendekatan constructivism oleh Piaget, Vygotsky, Von Grozebel. Itu semua. Tapi tokoh dia tu Von Grozebel tu lah kan, yang memperkenalkan the radical constructivism itu. Von Grozebel dia agak apalah, agak kita panggil apa istilah dia gunakan ni. Dia gunakan istilah, dia tulis buku tentang the radical constructivism. Cuma saya nak highlight kat sini, di barat ada pertemuan di antara kedua-dua pendekatan ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan membaca buku-buku, khususnya buku-buku yang ditulis oleh mereka yang menggelarkan mereka sebagai cognitive scientist, saya tak mau sebut individunya itu. Jadi dia banyak mendukung direct instruction ataupun dia menggunakan pengajaran eksplisit. Pengajaran eksplisit ni very structured, very teacher centered, begitu Sementara konstruktivis ni dia agak fleksibel, dia banyak berpusatkan murid. Jadi di situ ada satu berpusatkan guru, satu berpusatkan murid. Sebab tu kita di CDL kita menggunakan kerangka berpusatkan pembelajaran. Sama ada dia berpusatkan guru ke atau berpusatkan murid ke, kita merangkum dia, kita rangkum, kita terima. Yang penting pembelajaran berlaku. Sebab tu kita mempunyai pendekatan, dia kita namakan dia sebagai learning centered design. Mereka bentuk berpusatkan pembelajaran. Yang saya agak tertarik dalam buku ini, cara pendekatan Jim Knight itu sesuai dengan pendekatan yang kita ambil. Iaitu beliau menerima kedua-dua approach itu. Ini disebutkan dalam buku beliau dalam halaman 12-13. Dia kata the high impact instructional strategies described here as a agnostic, so to speak, because they can be employed by teacher adopting
either the constructivist or the intensive explicit ideology. Ini ada dua ideologi ni yang disebutkan tadi. Satu ideologi yang banyak teacher centered, satu lagi ideologi yang lebih kepada student centered. So di situ nanti mungkin ada sedikit sebanyak, nak katakan apa, katakan pergeseran ke dan sebagainya lah. Tapi dalam halaman yang ke-15 dia telah declare, my belief is that both approaches have their place. Kedua-dua pendekatan itu tak ada masalah. Yang penting pembelajaran anak-anak berlaku. So saya agak tertariklah dengan statement ini sebab dia selari dengan pegangan kita kan, keyakinan kita bahawa sama ada dia berpusatkan guru ataupun dia berpusatkan murid, it's okay, tapi jangan kita tembungkan dia. Kita mesti sokong menyokong, lengkap melengkapi antara satu sama lain. Walaupun peringkat awal mungkin kita banyak fokus menggunakan pendekatan berpusatkan guru, tetapi secara berperingkat-peringkat yang kita namakan sebagai gradual release of responsibility itu, the gradual release of responsibility itu, kita pindahkan tanggungjawab pembelajaran kepada anak secara gradual, berperingkat-peringkat. Okey, nah itu kita ada prinsip dalam CDL yang kita cadangkan. Ada apa ke tu setakat ni? Setakat ini tak ada lagi soalan yang mencabar rasanya daripada cikgu-cikgu ni. Ya. Belum Elok ada lah. lagi. Elok tak ada mencabar, tak ada jawab kan. Saya dah reti sangat nak jawab tu kan. Ya Cuma ke? saya nak highlightkan tadi tentang apa tu lah. Tentang buku ni, buku The High Impact Instruction ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh go through, okay, boleh go through, boleh dapatkan di Amazon pun ada, dapatkan juga di Google Play pun ada, boleh beli ya. Shopee saya tak check pula. Rasanya ada juga tu. Okay. So, ya ini clear ya. P1. Kena pasti. Bila dah ada strategi, soalnya bagaimana nak melaksanakan strategi berkenaan. Okay. Kalau ada guru-guru kita tu yang rasa dia kata saya tak mahir, saya kurang arif, saya tak biasa, maka di situlah pentingnya peringkat belajar ni. Peringkat belajar di mana memberi peluang kepada guru-guru untuk mendalami, saya gunakan istilah mendalami strategi tersebut. Mungkin dia setuju, katakan kita gunakan pendekatan kooperatif ke, gunakan project based ke, problem based ke, kita gunakan inquiry ke, gunakan 5E ke. Okey, katakan setuju, tapi dia kata saya tak pernah buat. Macam mana kita nak membantu guru-guru berkenaan? Dia ada dua yang dicadangkan. Langkah yang pertama, menggunakan pendekatan pemodelan, the modeling. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia modeling. Maksudnya, mungkin pembimbing, dia tahu, dia mahir, dia boleh tunjukkan cikgu itu. Nak tunjukkan tu pun ada cara dia lah. Sama nak tunjuk dalam kelas yang ada murid, ataupun dia nak tunjukkan dalam kelas yang tak ada murid. Dua-dua tu pun boleh. Jadi kita ada kepakaran tu, kita boleh jadikan kita jadi model kepada guru-guru tu how to go about the strategy. Okay? Kalau tak ada, kita pun tak berapa nak mantap yang itu, kita go for the second option. Mungkin kita boleh cari guru-guru yang kita dah kenal. Okay? Kalau macam Cik Azniza tu senanglah, dia duduk kat PPD, dia kenal ramai guru-guru kan, dia tahu guru sekolah ni bagus ni, dia boleh ambil cikgu tu,
boleh minta bantuan cikgu berkenaan untuk menjadi model. Maksudnya menunjukkan strategi berkenaan. Sama ada dia nak datang ke sekolah ataupun kita boleh buat rakaman tentang kaedah berkenaan. Ataupun ada rakaman yang menunjukkan bagaimana strategi itu dilaksanakan. Okey? Itu pun boleh kita gunakan. Itu pun sebagai satu bentuk modeling. Ya, ada rakaman, kita cari-cari, jumpa pula rakaman bagaimana menggunakan strategi itu daripada mula hingga kepada akhir. Okey? Jadi kita kongsikan dengan guru yang kita bimbing tentang kita kongsikan video berkenaan. Okey? Itu dia masukkan dengan pemodelan. Yang kedua, langkah yang kedua ialah menyediakan menyediakan senarai-senarai semak. Senarai semak. Tak tahu yang mana betul. Senarai semak ke ataupun senarai semak. Okey, ada checklist berkaitan dengan strategi itu. Ini biasanya dirujuk kepada seorang pakar perubatan lah. Nama dia Atul Gawande. Dia menulis sebuah buku tentang The Manifesto of Checklist. Dia ni seorang pakar bedah. Sebenarnya kalau siapa perasan, semasa COVID dulu, Atul Gawande ni dilantik sebagai salah seorang pegawai di WHO untuk membantu pihak dia punya CEO WHO tu untuk mengatasi masalah COVID. Saya sebenarnya ikut dia punya Twitter. Jadi saya tahulah. Dia kata I just been elected, dia panggil appointed as a officer in the WHO untuk bantu. Jadi dia ni memang pakar dari segi perubatan. Dan beliau mengatakan bahawa dalam bidang perubatan, bidang yang sangat kritikal, sebab dia melibatkan nyawa kan. Itu memanglah kritikal. Dia kata ketepatan tu sangat penting. The precision itu. Tak boleh ada yang tertinggal, yang yang terabai. Semuanya mesti dilaksanakan dengan tepat, dengan betul. Saya terlupa nak petik daripada buku dia. Saya ada buku dia tu. Buku Atul Gawande itu. The Manifesto of Checklist tu. Jadi dia gunakan konsep checklist ini dalam bidang perubatan. Sebab dia kata dengan bila ada checklist tu, kemungkinan para pengamal perubatan atau doktor ni melakukan kesilapan tu dapat dikurangkan dengan banyak. Tak ada tertinggal gunting dalam perut ke apa kan, kita dengar kan. Benda tu ada checklist dia check. Dan checklist tu sangat ringkas dan very precise. Sama juga. Maknanya kalau kita dapat hasilkan satu, sebab checklist ni ringkas. Ringkas ini semua penting. Kalau kita saya baca satu buku dia panggil ni Fullen tentang bila disebut tentang change in education, dia gunakan istilah simplex. Maksud simplex ni apa? Simplex ni dapat memindahkan perkara-perkara yang rumit, yang kompleks kepada langkah-langkah yang mudah. Bukan senang tu. Kita nak keluarkan impact cycle yang nampak senang je. Ada 3 langkah je kan. Tapi nak cerita tu berbuku-buku, berhalaman-halaman kan. Nak cerita dia. Jadi macam mana kita nak pindahkan cerita yang begitu rumit, yang begitu kompleks ke dalam langkah-langkah yang mudah. Ini dipanggil memindahkan benda yang kompleks kepada yang mudah supaya dapat dilaksanakan dengan efisien, dengan baik, dengan berkesan. Sebab tu peranan checklist itu sangat penting. Dan peranan checklist ini dinyatakan secara spesifik dalam penyediaan buku bimbingan instruksional. Ini kandungan buku The Instructional Playbook. Buku ni agak baru, 2020.
Saya ingat kita buat portfolio dulu tak ada lagi ya Zul buku ni Masa ni belum lagi Ji. tak ada lagi. Masa saya di sana pun tak ada. Dah balik sini baru ada buku tu. Terkial-kial lagi masing-masing kan. Tak ada buku. Sebab buku ni sangat baik. Okay, Ya. dia ada 5 chapter. Uh, chapter yang pertama dia ceritakan tentang what is the instructional playbook, why instructional playbook are necessary. Okay, the instructional playbook are created using an instructional, bagaimana menggunakan instructional playbook. Jadi buku ni pun saya ingat kena ada lah. Tuan-tuan dan puan kena ada buku ni, kena baca. Nanti saya kongsikan contoh. Dalam LMS nanti saya akan masukkan contoh. Haji ada soalan lagi sebelum tu? Ya, Okey, silakan. baik Dr. Ko, Cikgu Ko rasanya Ko, dia tanya, boleh tak kita gunakan checklist dalam standard 4 tu, 4.6.1, murid sebagai pembelajar aktif, sebab dia kata nampak ada elemen yang sama seperti yang disarankan oleh Jim Knight. Jadi katanya begitulah kata. Okey. Boleh. Kita boleh guna sebenarnya, tak semestinya kita guna checklist yang yang kita buat sendiri kan. Kita buat sendiri berdasarkan kepada apa yang kita hadapi. Okey. Kalau berkaitan dengan murid, kita ada checklist untuk murid. Kalau berkaitan dengan strategi tadi, kita ada checklist untuk strategi. Sebenarnya checklist ni kita boleh buat dalam semua aspek kehidupan lah. Tapi di sini kita fokus kepada bagaimana kita nak fokus kepada aspek pengajaran. Sebab tu nanti kandungan buku ini secara spesifiknya fokus kepada the instructional strategies. Okey, dan strategi yang kita pilih itu pula perlulah strategi yang berimpak tinggi. Yang kita balik kepada buku yang tadilah, the high impact instruction itu. Dan kalau kita nak kenal pasti buku-buku yang berimpak tinggi ini, kalau dalam rujukan, bahasanya Jim Knight akan rujuk pada 2. Satu buku ditulis oleh John Hattie, The Visible Learning. Satu lagi buku yang ditulis oleh Robert Manzano, Dr. Robert Manzano. Robert Manzano pun banyak buku yang berkaitan dengan the teaching strategies. Okay. Tapi saya banyak merujuk kepada John Hattie. Kalau tengok dalam buku dia, The Visible Learning, beliau telah membuat kajian lebih 250 strategi ataupun intervensi pengajaran pembelajaran yang dikaji secara statistik, secara detail menggunakan pendekatan dipanggil meta-analisis. Dia analisis yang dah ada. Orang buat kajian dah buat analisis dah. Jadi dia analisis lagi kajian berkenaan. Dia berkata meta-analisis ya. Dia meta-analisis approach. Dan didapati beberapa senarai strategi yang dikatakan kalau dilaksanakan dengan betul, berpotensi untuk memberi impak kepada pembelajaran anak-anak ataupun pembelajaran murid. Ini kita akan bincang kemudian lah itu nanti resource dia tu. Ini kandungan buku. The content dia tu, content dia tu taklah apa sangat, taklah rumit sangat. Content dia tu simple saja. Satu dia panggil one pager. One pager ni satu muka je berkaitan dengan the purpose. The purpose tu ada muka surat. Research ni dia nak pastikan bahawa strategi yang kita pilih itu ada evidence inform ataupun evidence base. Evidence inform dan evidence base. Katakanlah kita kata walaupun saya bagi contoh PBL, Project Based Learning. Impact size-nya bawah 4, 0.4, bawah 0.4. Okey. Tapi
kumpulan yang apa ni, yang banyak bercakap tentang PBL tu, berbincang dengan Jimnat. Kenapa? Jimnat kata bukan masalah PBL itu. Masalahnya ialah timing menggunakan PBL tu terlalu awal. Kata anak-anak belum lagi benarnya ada kita panggil the mastery level anak-anak tu very low. Jadi dia tak dapat nak gunakan konten ataupun kandungan itu yang dia belajar tu untuk digunakan dalam projek. Sebab tu dia kata jangan mula PBL tu di peringkat yang terlalu awal. Sebelum anak-anak menguasai master dulu perkara-perkara yang asas dalam kandungan apa mata pelajaran yang dipelajari. Maksudnya bolehlah digunakan juga kan. Begitu. So, creating the one pager nanti kita akan go through lah secara detail ini. Apa tu? Dia punya. Dan satu yang menariknya ialah dia tak perlu buat secara individu. Kita akan buat dalam bentuk kumpulan. Individu berat. Tapi kalau kita buat dalam bentuk kumpulan, kalau 10 orang satu kumpulan pun okey, 5 orang pun okey. Bergantunglah nanti kepada pilihan tuan-tuan dan puan-puan, how you want to go about the grouping tu nanti. Jadi salah satu komponen yang penting dalam instructional playbook ni ialah checklist. Mesti ada checklist. Dia kata dalam buku tu dia sebut bincang dengan detail the 3 mistake to avoid using checklist. Ada orang salah guna ataupun tak guna dengan betul checklist itu. Jadi menimbulkan masalah. So what are the mistakes? Ini kena baca lah. Kan? Kemudian the necessity of checklist. Apakah keperluan-keperluan untuk menyediakan checklist? So how to create checklist? Jadi ini di antara kandungan. Saya fikir sebab dia akan menyokong peringkat peringkat yang kedua belajar. Dan kalau cikgu-cikgu ni dapat checklist itu, mungkin lebih mudah untuk dia melaksanakan melaksanakan strategi. Jadi belajar ni pun melibatkan checklist. Jadi nanti pembimbing tuan-tuan dan puan-puan akan kongsikan checklist tu. Checklist strategi yang telah dipilih. Okay. Ini kita dua je Zon. Kita hanya bincang kena pasti dan belajar je kan. Jadi meningkatkan tu kita akan pergi pada sesi yang seterusnya nantilah. Saya ingat berat tu kalau masuk ke meningkat tu dia perlu fokus pada nanti yang itu. So, saya ingat saya berhenti dulu setakat ini untuk memberikan ruang lebih kurang dalam 15 minit pada Encik Zul tambah ataupun Dr. Nur Azhar nak tambah ke ataupun rakan-rakan guru boleh apalah. Saya berhenti dulu setakat tu Zul. Dia kalau saya tengok ada Encik Azrin Niza tanya tentang self concept dengan self efficacy. Dia self efficacy ni ialah efficacy kendiri lah. Oh, ada Zul? Encik Zul dia apakah? Ada apakah? Tak ada dalam ni kan? Kalau ada daripada rakan-rakan sekian. Tak ada Kalau tak ada Zul? Apa Dr. Azhar ke? Kalau ada? Nak tambah? Saya ingat Encik Zul dia dah terkeluar. Ya Encik Aznizal nampak angkat tangan tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Doktor. Salam. Petang Doktor, selamat puasa. Doktor, ucapkan terima kasih sebab Doktor baru bentangkan sebentar tadi berkaitan dengan pemodelan
Impact Cycle ni, sebelum ni saya jumpa Impact Cycle ni dalam modul keempat TS25. So, saya mencari juga apakah maksud pemodelan yang sebenarnya. Saya fikirkan kita mesti refer kepada satu model ataupun rajah. Tapi sebentar tadi doktor baru kongsikan tentang it is more related to the demonstration. Ya. So, terima kasih doktor jelaskan perkara tersebut dan doktor juga baru kongsikan tentang bagaimana kita boleh laksanakan modeling ni ataupun pemodelan ini dengan beberapa option. Sekiranya kita pakar, kita boleh bantu guru untuk demonstrate ataupun jika kita bukan dalam bidangnya, mungkin kita boleh cari guru yang expert ataupun mungkin kita boleh mencari rakaman video yang bersesuaian. Okey doktor. So soalan saya ada satu soalan sebenarnya. Doktor ada bentangkan sebentar tadi berkaitan dengan the instructional playbook. Dan saya dapat kaitkan tentang kepentingan senarai semak selepas kita membuatkan guru belajar menerusi modeling. So, doktor ada beritahu tadi dalam chapter yang keempat, ada 3 mistake to avoid using the checklist. Jadi boleh tak mungkin doktor boleh kongsikan apa ya 3 mistake tersebut? Itu saja dari saya. 3 mistake tu nanti saya masukkan dalam LMS. Alright. Dalam LMS, saya masukkan dia punya nota. Saya ambil daripada buku tu, saya pindahkan ke dalam nota, jadi cikgu boleh baca sendirilah. What are the mistakes? What are Baik, the mistakes? Jadi kita nak jimatkan apa sikit masa kat situ. Maksudnya checklist yang kita bina tu kalau macam dalam assessment ataupun pentaksiran bilik darjah, kalau guru membina checklist sendiri, kalau kita sebagai instructional coach tu, kita boleh membina checklist itu berdasarkan kepada strategi yang telah kita persetujui dalam fasa belajar tu ke, doktor? Dia macam ni, bila kita semak sesuatu strategi, sama ada strategi itu strategi yang berkaitan dengan pengajaran ataupun strategi berkaitan dengan pembelajaran ataupun strategi berkaitan dengan itulah pentaksiran bilik darjah. Ada dia punya langkah-langkah dia tu. Langkah-langkahnya perlu dinyatakan satu persatu lah. Satu persatu dalam ayat yang mudah untuk untuk dilaksanakan. Kita kena ingat bahawa senarai semak ni untuk untuk digunakan bagi tujuan perlaksanaan. Dia bukan lagi mental apa sangat tu. Dia lebih kepada how to do it. How to do it. Dia lebih ke arah itu. Jadi kita keluarkan senarai itu. Kemudian kalau kita cuba ikut senarai itu dan kita dapati bila kita gunakan senarai itu, kita dapati boleh perkara yang kita senarai semakkan itu boleh dilaksanakan dengan mudah oleh guru-guru. Guru-guru boleh ikut 1, 2, 3 kan. Maka maksudnya senarai itu sudah boleh dikongsikan dengan guru kita. Dan satu lagi senarai semak ni kalau mengikut cadangan yang dikumpulkan oleh Jim Knight, dia kata senarai itu tidak bolehlah terlalu panjang. Okay? Kalau peringkat awal dalam buku awal dia mengatakan maksimumnya jangan lebih daripada 9 perkara step dia tu. Tapi saya tengok dalam yang terkini dia dah lebih lah. Dia dah macam yalah, kadang-kadang benda ni kita tak dapat nak terlalu rigid. Kadang-kadang langkah tu mungkin perlukan lebih daripada 9. Jadi kalau maksudnya dia punya maksud yang tersirat tu ialah kalau boleh senarai semak tu jangan terlalu bulky lah. Maksud biar dia betul lah dia ringkas, senang orang nak ikut. Jangan terlalu sangat. Lama-lama dia tak jadi senarai semak, dia jadi benda lain. Itu yang betul lah. Okay, boleh ya? Baik, terima kasih doktor. Okay, terima kasih. Tak ada Kalau tak ada, Cik Zul dia nak masuk susah tu. Sekarang ni ada orang menunggu dalam waiting room. Dah lebih 100 orang ni. So saya Ada, nak dah masuk kongsikan. tadi. Ada dah? Tadi
Dah Ah, masuk dah. Tadi tu ingatkan dah cas dah laptop ni. Rupanya belum. Allah. Jadi terkeluar lah. Ah, ah. Nampak dah tekan sini. Tapi rupanya main tak buka. Itulah terkeluar lah tadi tu. Saya apa yang saya nak apa kan nak maklumkan kepada rakan-rakan peserta kita. Sebenarnya kita setiap langkah ni, setiap peringkat ni, saya peringkat itu ada dia punya senarai semak. Okay? Ada dia punya senarai semak. Senarai semak tu kita kongsikan dalam LMS dan kadang-kadang ada beberapa senarai semak yang telah pun kita kemas kini, kita ubah dan kemas kini kan, boleh digunakan. Itu yang dibangunkan sendiri oleh apalah, oleh apa ni? Oleh Gymnite, tapi oleh kami lah, kami facilitator duduk hari itu kita dah apa kan develop our toolkit. Tapi kalau tuan-tuan berminat untuk meneliti toolkit yang digunakan dalam buku apa tadi tu, buku The Impact Cycle, boleh dapatkan pautan ini. Okay? Pautan itu ada secara online di Covin, Covin ni buku penerbit buku ni, Covin Press tu. Ambil buku ICG Ah, punya syarikat. ah, Ya. ya betul. Jadi dapatkan. Ini dia saya dah sediakan dia punya pautan itu. Boleh gunakan short apa tu? Short URL bit.ly/bicdl_ICT. ICT itu Instructional Coaches Toolkit. ICT_ICT ataupun boleh gunakan barcode. Saya apa kan saya tunjukkan dia punya apa tu. Saya sharekan dia punya buku tu kalau ada lagi lah kot. Ada kat sini saya share sekejap ni. Minta tuan-tuan sabar sikit. To show with you. Benda tu bagus untuk. Tapi dia lah benda ni kita kena you have to faham dulu baru boleh kita apa. Boleh nampak tak Zul? Boleh je. Ni pada buku tu dia punya resource. Buku tu nanti bila gunakan pautan yang saya share tadi tu dia akan pergi ke sini. Okay. So semua resource yang ada berkaitan dengan buku tu ada dikongsikan oleh Gymnite dalam buku ni. Kalau Gymnite tengok tentang checklist, klik saja checklist tu, dia akan paparkan resource dia. Boleh nampak tak checklist tu? Ya, ada sini. Ada itulah. Jadi banyak ni. Ya. Saya ingat beratus ni. Kalau dia banyak dimensi, banyak aspek lah. Dia aspek dia berkaitan dengan murid, berkaitan dengan guru, berkaitan dengan pengajaran. Tapi kalau untuk playbook, yang inilah kan. Playbook tu yang di bawah ni. Ini checklist effective guiding question, checklist learning map, creating learning maps, checklist introducing the learning maps and guiding question. So itu berkaitan dengan checklist apalah, instructional playbook. Okay. Dalam LMS pun saya dah sharekan apa tu pautan ini. Dan ada Cumanya satu Ji dalam tugasan nanti, dalam tugasan, sorry Ji. Sila. Tadi cuma nak tambah sikit saja. Saya kata kalau dalam tugasan nanti, di sini dia bagi banyak. Jadi untuk tugasan besok dia tak akan semua ni kita akan guna. Dia akan sesuaikan dengan tugasan kita tu. Jangan bimbang lah. Tapi sekadar pengetahuan untuk kita nak baca, boleh, tak ada masalah. Ya, betul lah, betul. Saya share kata untuk apalah, untuk just untuk apalah, untuk peserta kita, kita panggil apa? Dia panggil untuk dapat idea lah. Betul. Bukan maksudnya kita tak nak share. Kan? Takut nanti bila you baca, you pening kepala. Banyak sangat kan. Jadi apa yang kita buat ialah kita apakan streamline kan, dan kita pilih mana-mana yang berdasarkan kepada sebab unit tak sebut ini guna apa, tak ada.
Dia hanya letak kat situ. Mungkin you have to go through the book properly. Setiap buku tu akan ada dia punya link, dia buat kat situ. Link dia pun dia akan pergi kepada link yang keseluruhan tadi. Dia tak buat secara spesifik. So, itu yang kita cuba untuk bantulah tuan-tuan dan puan-puan supaya dapat lebih fokus. Saya sharekan link, saya sharekan resource itu untuk membantu memahami. Yang kita nak memahami, kita nak faham. Dan satu lagi dia ada juga sharekan video. Nanti dalam website tu ada senarai video-video melibatkan Kat dan juga yang Mak Saleh tu apa nama dia, seorang guru kulit hitam dan seorang kulit putih. Lupa nama Krista. Krista Ya. Krista dan juga Kat. Yang membimbingnya ialah Jimnat sendiri. Hanya tengok macam mana Jimnat do the coaching. Okay? Dia tunjukkan cara dia. Kalau nak faham realiti semasa tu macam mana, kan? Dan sebagainya. Ada step-step dia ikut video tu lah. Boleh tengok video tu kat situ. Kami pun ada video juga, tapi kita share kemudian lah tu. Tengok yang resource tu dulu. Video kita rahsia lah tu, saya bagilah. Dia saya punya video tu nanti saya boleh tunjukkan, boleh share lah. Okay. Jadi kita ada lagi, sebenarnya dah masa hampir dah 4 habis dah kan? Jadi apalah, kalau tak ada apa, saya serah pada Zul. Sebelum tu saya ucap terima kasih dan minta maaf lah kepada rakan-rakan peserta. Mungkin sepanjang saya punya kongsian ni tak berapa orang kata tak tersusun ya. Sebab sebenarnya dalam kepala ni macam-macam. Saya nak sediakan slide tu pun tak tahu macam mana saya nak apa benda yang nak di-share ke tu. Banyak benda ni memang dia agak very very rich, sangat syarat dengan maklumat-maklumat. Jadi cuma saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit the overall picture satu persatu. Langkah-langkah tu sebenarnya sangat penting sebab nanti benda itulah yang akan kita lalui semasa kita melaksanakan bimbingan di lapangan nanti. Jadi saya minta maaf di atas segala kekurangan dan saya serahkan kepada Encik Zulkifli untuk sesi penutup. Silakan Zul. Ya, baik. Terima kasih Dr. Haji Mustafa. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, memang haji ni syarat dengan ilmunya, tapi akhir nanti kalau kita ikuti tu, kita akan dapat satu kesimpulan yang sangat baik, yang sangat kita kata komprehensif, terutama dalam nak menyiapkan tugasan tu besok. Jadi you akan nampak perkaitan antara satu sama lain apa yang Dr. Haji kongsikan itu. Jadi sebenarnya memanglah sebab tu Haji kata dia dalam tu banyak sangat. Memang dia tu nak sampai nak bagi you all semua benda-benda ni. Jadi tak apa. Memang peringkat ini memang kita akan rasa pening sebab kita tak dapat lagi mungkin dia punya momentum tu macam mana ya. Cuma mungkinlah sebelum kita akhiri sesi kita ini, mungkin ada 1-2 soalan yang nak ditanya selain daripada soalan bertulis oleh Cikgu Ko tadi dengan Cikgu Nizal tadi ya. Jadi kalau nak bertanya sedikit ke apa ke, satu soalan kalau boleh. Nanti Zul maklumkan tarikh the next session. Okey. Saya lupa nak tengok tadi tu. Kita ada break kan? Kita ada break ya. Bulan 4 ni sampai raya kita break. Kita akan mula balik pada bulan 5. Nanti sementara saya nak bercakap sikit ni, mungkin Cik Wani boleh tengokkan balik nanti maklum pada saya dalam tu. Set next tu rasanya bulan Mei rasanya, kalau tak silap saya. Baik. Jadi ada ke soalan nak tanya? Assalamualaikum Doktor. Saya ada satu lagi soalan. Ya, silakan. Di awal tadi Doktor ada sentuh tentang deep learning dan juga deep coaching, dan juga Doktor kaitkan tentang self-determination theory dan juga statement daripada Edward Deci. Cuma Deci. Saya nak tahu
bagaimana kita nak tahu? My question is how to indicate the deep learning tu, Doktor. Maksudnya kita membimbing guru dan bagaimana, apa indikator yang boleh kita gunakan untuk kita define proses itu ataupun keadaan itu sebagai deep learning. That's my question. Thank you, Doktor. Dia deep learning ni kita tengok, jangan tengok konsep dia saja, kita tengok pada the operational definition lah. Saya suka kongsikan the operational definition of the deep learning lah. Okay. Deep learning ni, seseorang itu dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran yang dia pelajari. Dapat kuasai, bila saya kata kuasai itu, dia sampai ke peringkat dia ada, kita panggil meaning making. Acquire tu dia kumpul, kemudian dia akan proses, okay? Sampai selepas acquire, dia kena melalui deep learning ni ialah melalui meaning making. Dia dapat kaitkan dengan apa yang dia tahu, dapat kaitkan dengan dia punya pengalaman yang sedia ada. Sebab cikgu-cikgu ni kita kena ingat, kalau untuk guru dia orang ni banyak pengalaman yang sedia ada, yang kita sepanggilkan dia panggil tacit knowledge. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman, dia panggil tacit knowledge. Bila dia dapat kaitkan apa yang dia sedang pelajari, macam konsep-konsep dan sebagainya itu dia dah mula sampai ke peringkat meaning making. Tapi dia tak cukup setakat itu. Deep learning, dia kena dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran itu untuk dia mencipta pengetahuan baru, kemahiran baru dan menggunakannya dalam kehidupan. Itu baru sampai ke peringkat transfer. Transfer means you can make use of your new knowledge, new skills to create another new knowledge and new skill by yourself. And you can, kita boleh kata, we can apply in our real life. Dia beyond the memorization, dia beyond understanding, tapi dia pergi kepada peringkat application. Boleh faham maksud saya tu? Boleh, Doktor. That is the operational definition. Alright. Saya pinjam juga daripada Michael Fullan tu. Dalam bukunya Deep Learning. Dia ada 2 buah buku tentang Deep Learning. Okay. Kalau nak berlanjut, bacalah buku Deep Learning oleh Michael Fullan. Dia satu lagi dia dive into deep learning. Dive into deep learning, dan deep learning satu lagi dive into deep learning. Ada 2 buah buku lah. Yang dive tu dia lebih technical, lebih detail. Okey, boleh dia jawab tu Right, terima kasih, Doktor. Okay. Saya tak bagi konsep, saya Terima bagi kasih. the operational dia. Definition. Okey, tapi tak apa ni Cikgu Nizar, nanti lepas ni dari masa ke semasa pengetahuan tentang deep learning itu, deep coding tu akan bertambah. Don't worry. Operationalnya meaning tadi tu Dr. Jim dah bagi dah. So nanti you explore dulu, kemudian nanti you akan nampak dia punya apa sebenarnya pembelajaran bermakna tu. Okey, baik. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, kalau ada, terima kasih Nizar atas soalan. Terima kasih Dr. G atas soal jawapan itu. Ada tak soalan lain? Kalau tak ada, mungkin saya nak sikit saya nak sentuh tadi. Kenapa video tu tak keluar tu? Tak keluar? Awaknya video. Okey. Ada 2 perkara lah saya ambil masa dalam 2-3 minit lah ya. Yang tadi itu cuma nak tambah sikit sajalah ya. Berkaitan dengan senarai semak tadi tu, sebenarnya Dr. Jimus akan letak toolkit berkaitan dalam 3 peringkat itu. Bila habis sesi ni nanti Dr. Haji akan letak di situ. Itu satu contoh lah ya. Tapi sebenarnya bila Cikgu Nizar tanya tadi tu senarai semak masa ni dah tanya ya, berkaitan dengan apa tadi ya, saya dah lupa pula dah ya. Apa tadi ya, senarai semak yang masa yang pertama tadi tu loh, Cikgu Ko tadi, standard 4 tu bukan Haji kata tadi boleh kita gunakan, cuma kena sesuaikan dengan konteks. Sebab bila dalam peringkat mengenal pasti itu, kita nak mengetahui bersama dengan guru, nak bagi dia faham apa isu sebenar atau perkara realiti yang dihadapi dalam kelas. Maka sebab itu kita kena gunakan video rakaman itu.
Jadi rakaman itu akan membantu kita mendapat maklumat sebenar bersama dengan guru dibimbing itu. Dan di situ nanti kita akan boleh buat satu checklist aspek-aspek yang berdasarkan kepada dulu kita buat the big four tu. The big four tu sama ada berkaitan dengan assessment ke, berkaitan dengan content ke, ataupun dia punya delivery pengajaran ya. Jadi itu satu berkaitan dengan senarai semak. Bermakna senarai semak itu perlu disesuaikan. Kita tak boleh ambil sebarangan lah daripada standard 4 itu. Boleh guna tapi sesuaikan. Sebab kenyataan-kenyataan di dalam senarai Ada semak slide tu lebih 4 tu. ada sini kan. Ni. Dia dia tak ada dalam buku apa tu. Dia dalam buku yang baru, yang lama, buku Ya, 2007. buku lama. Ya, buku lama. The Big Dia Four. ada apa aspek yang kita nak tengok tu, behavior ke, content ke, instruction ke, formative assessment. Jadi bila kita buat rakaman video atas persetujuan bersama, rakaman guru tu mengajar, kita akan tengok balik lah bersama dengan cikgu tu. Cikgu tengok apa sebenarnya yang berlaku dalam bilik masa cikgu mengajar ini, yang cikgu katakan tadi. Kalau dia kata budak tak mau fokus kepada pembelajaran, apa sebab budak tak fokus? Mungkin di situ video itu akan memberi jawapan. Dan bila kita beri tahu kepada cikgu, cikgu sendiri sedar bahawa arahannya tak jelas. Budak tak boleh involve. Budak tak boleh buat sebab arahan dia tidak jelas. Itu yang kita akan gunakan kita gunakan checklist itu. Gunakan video itu, rakaman itu. Dan checklist itu sebenarnya membantu ya. Kita tak sempat nak bincang detail yang apa Ya, tu. sebabnya Video semua tu. jadi tak sempat itu, tapi tak apalah, yang pentingnya tadi Dr. Haji sebut tentang avoid ada 3 perkara tu kan. Jadi salah satu daripadanya Haji dah sebut tadi tu, sebenarnya panjang item tu berjela-jela walaupun sebenarnya asalnya 5 ke 9 item. Ya, jadi bila keluar yang baru ni nampak Jim pun dah mula sedar dia tambah, tetapi walaupun tambah ayat dalam item tu masih spesifik. Dia tak berjela-jela. Mudah untuk kita faham. Ya, kalau kita kata nak buat strategi itu kena ada checklistnya. Jadi apa yang kita nak masukkan dalam 9 item itu, mestilah ciri strategi itu yang bertepatan. Kita tak boleh ambil benda-benda lain supaya strategi itu benar. Strategi itu yang kita nak tengok. Itu tujuan checklist itu, macam yang Dr. Haji Mus sebut tadi berkaitan dengan yang Atul Gawande sebut ya. Itu kita fokuskan yang itu. So barulah strategi itu benar-benar menggambarkan strategi itu yang kita nak tengok. Item itu menggambarkan strategi itu. Jadi itulah 2 perkara yang saya tambah sikit lah ya, sebab mungkin tak sempat tadi ya nak urai satu-satu. Tetapi saya percaya bahawa bila kita ikuti benda ni sampai habis nanti ya, tuan-tuan akan dapat lah macam mana sebenarnya nak bina checklist itu ya. Mungkin yang Nizar punya tadi, apa soalan Nizar yang senarai semak tadi tu, checklist tadi? Saya tanya tadi 3 mistake, tapi Cik Su dah jawab. Itulah salah satunya, tapi detail Haji kata dia akan blast dalam kita punya portal nanti ya. So don't worry, yang itulah akan ada nanti. Cik Zu, maksudnya kalau kita buat checklist ni kan, let's say kita dalam classroom, maksudnya selepas kita buat recording dengan guru, adakah checklist kita tu mesti berdasarkan kepada instrumen macam dalam kelas kita gunakan standard 4? Adakah mesti diinspirasikan daripada yang tu ataupun boleh je spesifik pada strategi yang kita mahu? Saya sebenarnya kalau kita kata aspek yang kita nak tengok apa, current reality tu apa. Kalau isu pelajar punya involvement atau participation, dia tak engage dengan pembelajaran, katalah sudah tepat, itulah bendanya kan. Jadi sebenarnya kita akan pilih strategi. Kita kena cari strategi bersama dengan guru yang boleh tarik murid itu ikuti pembelajaran itu. Ada banyak. Kalau kita kata nak bekerjasama dalam kumpulan, kita kena ambil cooperative learning. Beratur punya sub activity lah. Boleh nak jawab tu. Kita kata tadi, kita ambil strategi prompt to question tu. Question apa Haji Mus? Lupa saya pula dah. Saya yang Apa buat kali tu lupa pula ya. Essential question. Soalan-soalan prompt apa, Grading. soalan prompt to question. Allah lupa saya. Thinking. Thinking prompt ya, thinking Okay, prompt. thinking prompt. Itu benda tu. Jadi selepas kita tahu itu strateginya,
nak belajar ni macam mana? Kalau kita sebagai coach tahu, kita tu boleh terus ajar. Dia ada 5 strategi untuk kita nak bantu cikgu dalam belajar tu. Sama ada kita sebagai modelnya, tadi Haji Mus kata ada guru pakar di sekolah itu atau di sekolah lain kita boleh jemput datang. Jadi kita boleh bagi kongsi macam mana nak laksanakan strategi tu. Jadi daripada situlah cikgu tu belajar. Kalau nak attract budak untuk involve dalam aktiviti pembelajaran, ini strategi yang sesuai. Itu maksud dia tu. Jadi senarai semak tadi tu, itu kalau dia gunakan permodelan. Kalau senarai semak, kalau kita ada satu strategi tu kalau cooperative learning tu, kalau kita ambil 5 item saja, kan, 5 item atau 6 item, so yang mana satu? Nak buat gallery tour, kalau dalam cooperative learning, dia gallery tour. Kalau dalam PLC, you also buat gallery walk. Lebih kurang samalah tu kan. Tetapi apa sebenarnya intipati gallery walk? Apa dia punya ciri-ciri yang mendapati itu adalah strategi gallery walk. Itu adalah strategi gallery tour. Sebab matlamatnya nak bagi budak itu engage dengan pembelajaran. Itu maksud dia bila kita buat checklist berdasarkan strategi. Dia banyak langkah-langkah Maksud Haji Zul tu ada satu senarai semak untuk gallery walk untuk gallery tour lah kan? Ya. Kalau Hmm. itu yang cikgu mention untuk dia nak laksanakan dalam kelas itu. Okey. Kan? Okey, jadi itu sajalah. Harap Nizar boleh fahamlah tu. Apa yang Dr. Haji sebut dan saya tambah sikit tu. Boleh membantu juga kepada cikgu-cikgu lain lah. Nampak ada 99 orang lah kalau betul yang ada dalam Zoom ni, kalau boleh dengar ya. Kalau Wani nak ambil gambar tu? Okey, jadi rasa itu Untuk saja. kita So punya kita ambil gambar perkongsian. sebelum bukakan video semualah supaya kita dapat gambar untuk sesi ketiga ni. Untuk kita punya kenang-kenangan. Ya. Ada orang kat dapur tu masak. Bau dia sampai kemarin ni. Okey, terima kasih banyak cikgu-cikgu semua Ya. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Okey, lepas raya kita jumpa. Tadi ada Cik Wani dah masuk sana 3 Mei kalau tak silap saya. 3 Mei ya. Cik Wani 3 Mei Cik Wani ya. Betul Cik Yang Zul. itu masih Haji Mus lagi ke ataupun apa? Sebab tak habis lagi tadi kan. Mungkin peringkat meningkatkan lagi ya. Sambung lagi dengan belajar dan juga meningkatkan. Bolehlah sikit lagi kot. Boleh sikit lagi. Kalau nak pas pattern pada Puan Azhar pun boleh juga, Dr. Azhar. Okey. Ya. Saya ambil gambar. Okey, baik. Bersedia. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okey. Semua sudah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi semua. Terima kasih Dr. Haji Mus atas Terima perkongsian kasih Zul. Terima kasih pada tadi. semua. Ya, Terima kasih Wani. Terima kasih semua yang menyokong ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Wani. Okey, jumpa lagi.